إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semalam ada satu soalan yang bernas daripada seorang anak murid. Soalan dia sangat baik, di mana dia tanya, sekiranya ada seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, dia meminta daripada ahli keluarga sebelum dia wafat, sebelum dia mati, dia kata, kalau aku mati nanti korang datang ke kubur aku dan jadikan kubur aku sebagai tempat ibadah ataupun buatlah atur cara dekat kubur. Ada yang tanya semalam. Soalan bagus tu. Betul soalan tu? Betul. Baik. Tengok ada dua perkara. Orang saleh dengan orang saleh yang sentiasa mengajar Al-Quran dan Sunnah kepada anak murid, kepada orang ramai, dan sentiasa pesan, berhati-hati dengan amalan syirik. Jangan jadikan kubur aku sebagai tempat ibadah. Dia selalu cakap. Tetapi orang yang datang kemudian, pengikut yang datang kemudian, mereka ni terlalu ta'assub dan sayang kat dia. Bila tuan guru mereka meninggal, orang salih ni bila meninggal, mereka menjadikan kubur dia sebagai tempat ibadah dan tawassul yang salah. Adakah dia akan menanggung dosa? Adakah dia akan bertanggungjawab atas amalan syirik yang dilakukan oleh pengikut ta'assub dia? Tidak. Sebab dia telah pesan. Dia telah pesan kepada anak murid, kepada pengikut, kepada follower, kepada orang ramai, jangan jadikan kubur aku tempat raya. Jangan jadikan kubur aku tempat ibadah. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis sahih, qala alaihi salatu wasallam, rawahu Imam Malik. Naam, Imam Malik qala, la tattakhidhu qabri 'ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan jadikan kubur aku tempat perayaan. Taib, mungkin orang tanya, Ustaz, bagaimana Nabi Isa AS? Kenapa orang sembah dia? Nabi Isa tidak salah. Kesalahan yang berlaku bukan kerana Nabi Isa. Nabi Isa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, qala inni abdullah. Dia kata, aku ni hamba Allah. Nabi Isa AS tidak pernah declare diri dia sebagai anak Tuhan ataupun mukhallis. Orang putih, orang Kristian panggil Nabi Isa al-mukhallis. Dalam bahasa orang putih tak ingat, tapi dalam bahasa orang Melayu kita dipanggil penyelamat. Kononnya segala dosa manusia di atas muka bumi Nabi Isa kena tanggung. Nabi Isa tak pernah kata macam tu. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Isa sebagai nabi. Dia manusia. Baik.
Dan tengok dalam surah Al-Ma'idah. Tengok ayat ni. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tanya Nabi Isa. Allah tanya Nabi Isa, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. Awak ke yang menyeru manusia supaya jadikan engkau dan ibu engkau Maryam sebagai Tuhan selain Allah? Bukan Allah Subhanahu wa taala tuduh Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk bahawasanya mereka yang mendakwa Nabi Isa sebagai anak Allah, mereka yang salah. Bukan Nabi Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, benarkah engkau yang menyeru manusia, orang Bani Israel, supaya jadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Mana ada. Nabi Isa alaihissalam dipergunakan, Nabi Isa alaihissalam dipergunakan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dia kata, ya Allah, bagaimana aku mendakwa diri aku sebagai Tuhan sedangkan itu bukan hak aku? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaulah ya Allah aku kata, engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nabi Isa alaihissalam melepaskan diri. Sebab Nabi Isa alaihissalam tak pernah menyeru pengikut dia supaya jadikan dia anak Tuhan ataupun satu berhala untuk disembah selain Allah. Jadi kesalahan ini kesalahan pengikut. Betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu kana man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Orang terdahulu sebelum kamu menjadikan kubur orang nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah. Ala inni anhaakum an dhalik. Ala inni anhaakum an dhalik. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah kata, aku larang kamu jadikan kubur aku sebagai tempat masjid ataupun ibadah dan sebagainya. Ala inni anhaakum. Sebab itulah tuan-tuan, adik-adik, isu ni sangat penting. Isu ni sangat halus. Kerana ahli bid'ah, ahli hawa nafsu akan gunakan isu orang saleh satu batu loncatkan supaya mengelirukan masyarakat orang ramai. Jadi Nabi Isa alaihissalam qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, kalau aku kata suruh manusia sembah aku dan ibu aku, maka engkau ya Allah lebih mengetahui perkara ini. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, aku hanya sampaikan risalah yang engkau suruh aku. Nabi Isa kata, ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah Allah Tuhan aku, Tuhan kamu. Wa kuntu syahidan 'alaihim ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Nabi Isa alaihissalam tak salah. Jadi, okey, ada satu poin nak bagi tahu kat sini. Tugas seorang ustaz, tugas seorang penceramah, tugas seorang da'i, tahu tak tugas dia? Satu, sampaikan kebenaran. Sampaikan Al-Quran dan hadis. Bukan promok diri dia. Bukan promok, aku Tuan Syekh, mari cium tangan, kaki, basuh kaki aku. Ini bukan tugas ulama, bukan tugas Syekh. Hatta menjadi satu tugas untuk seorang ustaz. Kalau orang nak cium tangan dia, dia tak bagi. Kalau ulama ahli sunnah wal jamaah yang sebenar tak akan bagi orang cium tangan dia. Dan saya akan tegas dengan anak-anak murid. Kalau dia tunduk, saya tengok ramai orang datang. Ustaz, Muhyi nak ambil gambar, dia tunduk. Saya kata jangan tunduk. Marah.
Orang kata muhib backing. Biar. Backing di dunia sebelum aku dibersalahkan di akhirat. Jangan tunduk kepada manusia. Siapa pun manusia ini. Kecuali Allah. Allah Tuhan kita. Kita tak boleh nak tunduk. Tak boleh. Ni bukan budaya. Tengok hadis sahih banyak. Hadis Qais Ibn Sa'ad. Jom dengar hadis ni. Hadis Qais Ibn Sa'ad Ibn Ubadah. Sahabat, anak sahabat. Ingat nama ni. Qais Ibn Sa'ad Ibn Ubadah Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu wa an abi radhiyallahu anhuma. Dia ni sahabat tinggi. Kana yusamma sahibu syurtati Rasulillah. Dia ni ketua polis Rasulullah. Sebab tinggi, besar sangat. Di antara sahabat, dia seperti Umar. Kalau naik kuda, orang tengok kuda macam keldai. Sebab kaki dia panjang sangat. Kalau kita naik kuda, okay? Kita naik kuda, kita nampak tinggi, ne? Tapi kalau Qais Ibn Sa'ad Ibn Ubadah, kalau naik kuda, orang tengok kaki Qais sampai kat bawah, cicah lantar. Kuda ni jadi macam keldai, kecil, ataupun macam boni. Kuda kecil. Tinggi dia. Dia pergi ke Al-Hira. Dia pergi ke negara Parsi. Tahun 9 Hijrah. Fara'a Mahru Zuban. Dia nampak seorang Kastiria, ataupun kita panggil pendekar di kalangan orang Parsi, Persian. Mereka ada satu gelaran Mahru Zuban. Mahru Zuban ni orang yang jaga Raja Parsi. Dia ni bawah Kisra. Maka tengok masyarakat orang Parsi, bila jumpa Mahru Zuban, mereka tunduk. Qala ya Rasulullah, inni ra'aitu an-nasa yasjuduna lil Mahru Zuban. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok manusia bila jumpa pendekar Kastiria, Satria ni, mereka sujud. Faqultu, dia ingat kena buat benda yang sama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, innaka ya Rasulullah ahaqqu an nasjuda lak. Dia kata, ya Rasulullah, kami lebih berhak sujud kepada engkau. Hadis ini rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Kata Qais Ibn Sa'ad Ibn Ubadah, ya Rasulullah, engkau lebih berhak kita sujud kepada engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasjud li insan. La, tak boleh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku nak suruh manusia sujud kepada manusia, nescaya aku suruh isteri sujud kepada suami. Tapi tak ada. Hatta isteri tak boleh sujud kat suami. Ini andaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kata. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sujud kat manusia. Nampak tak? Tak ada sujud. Ni hadis Qais dalam hadis At-Tirmizi, rawahu At-Tirmizi min hadis Abu Hurairah, sama juga. Dalam Musnad Imam Ahmad, jaa rajulun Arabi. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Mu'adh pergi ke Yaman. Mu'adh pergi ke bumi Yaman. Yaman pun masa tu masih lagi ada sedikit fahaman Persian, Parsi. Sebab itulah kita tengok antara ajaran yang menyesatkan umat Islam di Malaysia adalah ajaran Syiah, dan mereka yang ikut fahaman Syiah. Dan paling sedih, kebanyakan tarikat Sufi sekarang ni, mereka banyak merupai amalan Syiah. Kalau Sufi yang dulu tak ada melampau macam ni. Sufi yang dulu lebih kepada zuhud, lebih kepada ikut hadis, ikut Quran. Macam Al-Imam Allahumma salli alaika ya Rasulullah, ada seorang ulama Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani, dia ahli sunnah. Dia orang Sufi, tapi tak ada, bukan Sufi seperti zaman sekarang ni. Mu'adh radhiyallahu anhu tengok manusia di Yaman, qala ra'aitu an-nas yasjudu ba'dhum li ba'd. Dia kata, aku tengok manusia di Yaman, manusia ni akan sujud tunduk kepada manusia lain.
Fala nasjudu laka ya Rasulullah, kata Muadz, bukankah kita patut sujud kepada kamu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, la, lau amartu ahadan an sama. Hadis yang sama. Jadi kita lihat Rasulullah SAW larang sahabat dia dan larang umat dia untuk sujud kepada manusia. Jelas insya-Allah? Saya suka sangat soalan, penting. Soalan ni akan menyuburkan suburkan majlis ilmu. Satu lagi poin yang sahabat kita barakallahu fi Syekh Fazli pun tanya. Kadang-kadang ahli bid'ah, tengok ni, dia ahli bid'ah, tapi dia akan buat satu amalan zikir yang langsung tidak ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan pelik, kadang-kadang dia buat, dia reka sendiri. Sebab dia rasa dia lagi hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita heran dengan golongan ini. Ada zikir mereka selawat 400 kali. Ada satu amalan selawat 400 kali. Saya tak pernah jumpa dalam mana-mana hadis. Kecuali ahli bid'ah ni, dia suka sangat amalkan hadis yang palsu. 400 kali ataupun 443. Dia ada zikir kena selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 443. Saya kata kenapa bukan 444 terus? Tak. Syekh ni kata 443. Syekh dia ni maksum, wala haula wala quwata illa billah. Kita tanya dia, adakah syekh awak lagi hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perasan amalan baik syekh engkau, dan Rasulullah terlepas pandang, bahaya. Zikir tak tahu mari mana. Tapi syekh ni bila amalkan zikir ini, letak tangan atas seorang manusia dan dia selawat 444 kali, tiba-tiba orang tu kata ada kesan. Macam mana? Jawapan dia, Allah Subhanahu wa taala sengaja akan memberikan sedikit istidraj kepada ahli bid'ah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang yang jauh terpesong daripada sunnah supaya dia terlanjur dalam amalan zikir yang dia reka sendiri. Jelas? Cuba ambil satu poin penting. Mana-mana ahli bid'ah yang reka satu amalan, kononnya amalan baik ataupun bid'ah hasanah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan tutup mata dia, telinga dan hati, tak akan nampak kebenaran. Sebab bagi dia amalan yang dia reka adalah amalan yang dia rasa dia betul. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadi hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Sumber amalan dia hawa nafsu. Zikir ni comel, kita buat. Kenapa? Sebab dia nampak comel. Kita tanya, amalan yang engkau buat ni, zikir yang tidak ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah zikir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perasan? Allahu akbar. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat. InsyaAllah saya ada satu doa akan ajar jemaah. Doa baca bila tahajud. Allahumma anta qayyimus samawati wal ard, la ilaha illa ant. Allahumma anta nurus samawati wal ard, la ilaha illa ant. Dalam Sahih Bukhari. Biasa amalkan tak? Nanti insyaAllah saya akan bacakan dan senang. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Tuhan dia adalah hawa nafsu. Tuhan dia hawa nafsu. Apa yang otak dia kata comel, comel lah. Sebab itulah kita kata bid'ah ni sangat bahaya. Boleh menyesatkan orang. Boleh menyesat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Allah surah Al-Jathiyah ayat 23 kalau tak silap. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia walaupun dia ada ilmu. Sebab itulah kita kata, ustaz, seorang syekh, orang kata, anak murid kata, dia buat zikir, walaupun zikir rekaan dia sendiri, tapi ada kesan. Saya kata mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan benda ini supaya istidraj. Tuan-tuan tahu tak, kalau Allah Subhanahu wa taala nak sesatkan orang, wal iyadu billah, Allah kata apa? Saya baca tadi dalam surah Al-Maidah. Allah kata apa? Wa man yuridillahu fitnatah falan tamlika lahu minallahi syai'ah. Faham tak ayat ni? Surah Al-Maidah kalau tak silap ayat 41 hujung sekali. Wa man yuridillahu fitnatah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak sesatkan dia, nak uji dia, Allah akan Subhanahu wa taala akan bagi dia segala kemewahan dan kesenangan. Sebab itulah kita tengok tuan tarikat, amalan tarikat yang buat zikir hu ha ha ha, menari, pengikut dia ramai pengikut dia. Kadang-kadang pengikut dia beratus-ratus, beribu-ribu. Adakah ini menunjukkan dia betul? Betul dia? Tak. Tidak betul. Tanda bilangan pengikut yang ramai bukan tanda orang itu betul, tapi ini fitnah. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala tak nak bersihkan hati mereka. Sebab itulah awak kena pegang sunnah walaupun bilangan pengikut sunnah terlalu sikit-sikit sangat. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah qala ma aqalla ahli sunnah. Sedikit. Bukan ahli sunnah wal jamaah yang buat amal bid'ah, ni bukan ahli sunnah. Jelas insya-Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan tutup telinga dan hati orang ahli bid'ah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Di atas mata ada selaput di mana tidak akan melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak bagi hidayah, siapakah nak bagi hidayah? Siapa? Afala tadhakkarun. Ambillah pengajaran. Jadi insya-Allah dua isu ni jelas. Harap-harap kalau tak jelas tanya, tak apa. Sebab bila ada perkara yang tak jelas, kita akan keliru. Dia kena jelas betul. Nah, ya. Kalau biasanya Melayu di Malaysia, bila pagi raya, anak bersalah pula dia akan sungguh. Dia tak bersalah juga. Ta'zim dan sayang ayah dan ibu ada berbagai cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan keluarkan perkataan kesat dan celupa terhadap ayah mak. Itulah cara terbaik untuk menjaga ayah mak. Untuk menghormati ayah, ada ulama kata seperti Imam Nawawi, cium tangan ayah tidak makruh. Al-Imam Nawawi rahimahullah, na'am, dia kata kalau macam nak raikan ayah kita, wallahu alam, ada pendapat kata boleh cium tangan. Tapi tunduk kepada ayah mak salah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah larang orang sujud ke Rasulullah. Kalaulah manusia paling agung siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang sahabat sujud kat dia. Apatah lagi kita dengan ayah mak kita. Salah sujud kat ayah. Salah tunduk, tak boleh. Salam ayah.
Assalamualaikum ayah, sihat, hormati ayah, taati. Lebih penting mentaati perintah ayah dalam bab kebaikan lebih baik daripada pergi cium tangan, lepas tu belakang buat jahat. Cium tangan ayah depan-depan, tapi esok tu ayah suruh buat benda. Anak minta tolong pergi beli roti, beli nasi. Oh, ayah minta semua, bergerak ayah. Semalam baru cium tangan. Ni panggil cinta palsu. Tengok. Masalah kita ni suka sangat buat benda, apa kita panggil? Kita buat kelakuan-kelakuan yang pelakon. Cium tangan, sujud. Oh, macam bini. Oh, abang, saya kat abang minta maaf banyak abang. Belakang abang buat benda jahat. Belakang suami mengkhianati suami. Contoh, pergi hantar mesej kat orang. Oh, suami aku, oh, kerah kepala. Cakap kat lelaki lain. Depan suami, abang minta maaf selamat hari raya. Inilah masalah umat Islam bila menipu. Banyak berlakon. Hormat ayah, taati perintah dia. Jangan menghina ayah. Ayah bagi, minta maaf. Maafkan saya kalau saya keras kalau bab ni. Kita banyak berlakon. Satu lagi poin, masalah kita kat Malaysia. Allahu Akbar. Satu lagi, last sekali. Dajjal yang datang, minta maaf saya panggil mereka Dajjal. Walaupun mereka Arab, khususnya kebanyakan mereka orang Arab. Walaupun saya orang Arab, tapi paling banyak Syekh Dajjal yang datang kat Malaysia adalah di kalangan orang Arab. Sebab Malaysia ni bagi mereka adalah lubuk emas. Lubuk emas. Sini boleh cari makan atas kejahilan masyarakat dan atas kejauhan masyarakat daripada Quran dan Sunnah. Tapi mereka tak boleh nak menipu Ahlus Sunnah. Kalau puak-puak Salafi, dia tahu Pak Arab ni Dajjal. Tapi kalau contoh, kebanyakan orang Arab seperti Syria, Morocco, ada yang Palestin datang kat sini. Dia kalau nak cari makan, dia mesti akan buat perkara yang pertama, serban besar. Sedangkan di negara dia tak akan pakai serban. Tapi dia tahu kalau kat Malaysia pakai serban, orang kita akan anggap dia sebagai ulama besar. Sedangkan mungkin dia tak pernah salat sebelum ini. Dan saya kenal orang yang datang kat Malaysia ni, wallahi dia tak ada sebarang jawatan. Di negara dia tidak ada sebarang jawatan, tapi datang kat Malaysia, dia mendakwa diri dia ahli majlis fatwa Mesir. Ada seorang Arab Mesir, dia dikata ahli jawatan kuasa Mesir fatwa. Bila kita kaji balik, tanya orang Mesir, rupanya dia seorang guru tahfiz di sebuah cabang kampung jauh di pinggir Said. Datang kat Malaysia, dia menjaja diri dia sebagai ahli majlis fatwa. Orang kita percaya terus. Jadi modal nak jadi Syekh Dajjal kat sini, pakai serban besar. Kemudian yang kedua, declare ataupun dakwa diri sebagai ada keturunan Nabi. Oh, hak ni paling senang. Ramai saya jumpa orang Arab, ya Allah, semua keturunan Nabi. Saya pun pening juga. Sebab tu saya kata, dakwah Islam bukan untuk promote diri. Dakwah sunnah yang sebenar, sedarkan masyarakat penipuan yang berlaku atas agama Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta yakhruja dajjalun kadzabun qaribun min 30. Hadis ini rawah al-Bukhari. Dalam Sunan Abi Dawud ada satu riwayat yang sahih. La taqumus sa'ah hatta yakhruja dajjalun kadzabun qaribun min 30. Tidak akan berlaku hari kiamat sampai terbangkit ramai penipu Dajjal, hampir bilangan mereka hampir 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Dalam riwayat Abu Dawud, kulluhum yakdhibu 'ala Allah wa rasulih. Kebanyakan Dajjal ini akan menipu atas nama Allah dan Rasul, ataupun dalam ibarat lain menunggang atas agama. Umat Islam di Malaysia ni sayang agama. Environment kita kat Malaysia, suasana orang Islam di Malaysia ni, orang Melayu, dia sayang agama sangat. Siapa datang orang Arab yang declare diri dia keturunan Nabi, pakai serban besar, letak syamlah kat sini, tunjuk warak sikit, comel muka hidung mancung, mata biru, janggut besar sikit, dah syekh tarikat yang patut dicium tangan kaki
dan buatlah apa yang dia nak. Saya ingat satu kisah berlaku di Terengganu. Saya tak akan sebut nama siapa-siapa, tapi ini kisah benar. Seorang hamba Allah, dia seorang ahli perniagaan yang terkenal di Terengganu, di Pengadang Baru. Pengadang Baru tahu dah? Dia kata, kami raikan seorang syekh, dia dakwa diri dia Al-Hasani, keturunan Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu. Tengok penipuan, subhanallah. Kalau tengok dalam Sahih Muslim, dia kata antara penipuan paling banyak berlaku atas keturunan Ali dan Hasan wal Husain. Semua ada. Okey, jadi syekh ni memang cantiklah, comel, putih selepuk, hidung mancung, serban besar. Orang kampung Terengganu ni semua deru pergi kat dia. Ada hok bawa air, ada hok bawa makanan, macam-macam. Orang bagi rumah free, ada bagi rumah. Keturunan Al-Hasan. Tapi ahli perniagaan ni dia cerdik. Biasa ahli perniagaan ni dia tahu palsu, fraud. Orang nak menipu dia pandai. Jadi suatu hari golongan wanita-wanita ni dia nak buat macam majlis maulid dengan syekh ketua ni. Habis maulid, ada seorang wanita ni terlalu gairah, suka kat syekh. Dia minta nak salih tangan. Dalam Islam haram. Dalam Islam awak berjebat tangan dengan wanita yang bukan isteri awak haram. Kalau bukan mahram. Mahram bukan muhrim. Mahram yani haramun alaihi an yatazawwaj. Kalau kita dengan mahram isteri kita, untuk isteri kita boleh. Anak kita boleh salam, boleh pegang, tak apa, boleh salam. Tapi kalau wanita bukan mahram, mana boleh salam? Lalu wanita ini dikata, boleh tak tuan syekh? Dan tuan rumah ni ada, ahli penjagaan lelaki ni ada. Dia kata, aku terkejut bagaimana syekh ni bukan setakat membenarkan wanita ini salam tangan dia, dia pergi cium pula kepala wanita ni. Ahli perniagaan ni terkejut. Boleh kata, orang kata selak kera. Selak kera terkejut sungguh. Dia terkejut. Jadi ni ulama yang aku hormati, aku sanjung, boleh pula cium dahi wanita. Wanita ni bukan mahram, wanita yang tak boleh nak sentuh. Allahu Akbar. Jadi dia cakap kat saya, syekh macam mana ni Syekh Muhim? Syekh ni dia orang kata keturunan Al-Hasan, betul. Saya kata, di hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat, fala ansaba bainahum. Tak ada keturunan. Takwa kepada Allah tidak ada kaitan dengan keturunan. Saya kata, Abu Lahab, siapa dia Abu Lahab? Pak saudara Rasulullah. Tapi dia ni dalam api neraka. Keturunan bukan menjaminan masuk syurga. Katakanlah dia keturunan Al-Hasan, katakanlah kalau dia seleweng, adakah keturunan dia akan menjaminkan dia maksum? Yang maksum seorang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh tarikat ke, syekh ulama ke, kalau dia melanggar kitab Allah dan sunnah dan melanggar Quran dan hadis, bagaimana awak dia tak tahu nak buat apa? Bagaimana dia nak bertindak dengan syekh yang boleh pegang seorang wanita? Wanita ini pun terkejut. Syekh cium kepala aku. Aku nak cium tangan dia, dia cium kepala aku. Bila ahli penjagaan tanya cara lembut, wahai tuan syekh, bagaimana awak cium kepala wanita yang haram bagi diri awak? Dia kata dia ni, aku anggap dia sebagai anak, amboi. Kalau kita nak cium wanita asing, kita anggap dia sebagai anak angkat, jadi halal, Masya Allah. Hancurlah agama macam ni. Nampak tak ahli bid'ah? Dia akan menyebabkan Islam cair. Halal haram tak ada. Semua mendebai, beres. Apa salahnya? Bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Islam tidak ada lagi benda halal dan haram. Kalau tidak ada orang yang menjelaskan hukum agama dan hukum Quran dan sunnah, maka Islam di Indonesia akan jadi hancur. Dan inilah rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala di bumi yang bertuah ini. Siapa yang akan terangkan benda ni? Orang yang faham Quran dan sunnah dan tidak akan jual agama. Wala haula wala quwata illa billah. Kebanyakan syekh-syekh ni, dia tahu Malaysia ni duit banyak, minta maaf.
Mereka akan letak bayaran banyak. Mereka tahu, aku mari Malaysia ni paling sikit bawa balik 50,000 confirm. Orang minta aku buat bid'ah, saya beres. Sebab yang penting dia nak dapat duit. Tapi kalau orang selalu menyedarkan masyarakat, orang ustaz ni yang digelar Wahabi, orang tak minat. Orang tak akan jemput. Sebab dia tegas. Nampak kesalahan, dia marah. Kenapa? Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdab idza intuhikat maharimullah. Rasulullah murka dan marah bila agama Allah dan perintah Allah dimainkan. Marah. Wajah baginda jadi merah kemarahan. Kita ingat Islam ni semua boleh berlaku. Benda ni boleh. Jadi Islam akan jadi cair. Wala haula wala quwata illa billah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis sahih Muslim, satu lagi hadis, qala alaihi salatu wassalam, sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wa aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Akan ada di akhir zaman penipu-penipu dajjal, penipu. Mereka, Rasulullah katakan sahabat, mereka akan cerita kepada kamu hadis yang kamu tak pernah dengar. Berhati-hati dengan mereka. Khususnya mereka yang banyak bawa hadis palsu, menipu atas Allah dan Rasul. Wal'iyadhu billah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.